ada hadis, tapi hadis ni khilaf. Hadis dia iaitu Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin kepada orang yang mauta kamu. Mauta di sini maksud dia man hadarahul maut, orang yang dihadirkan kepada dia kematian. Orang yang dekat nak mati tu baca Yasin. Antara apa yang tidak disebut oleh Dr. Asri ialah perkataan mauta berada pada tempat perselisihan pendapat para ulama, iaitu ada yang menyatakan perkataan mauta sebagai orang yang sudah meninggal dunia. Di dalam kitab Mawsu'ah Ahsanil Kalam fil Fatawa wal Ahkam karangan Syekh Atiyah Saqar, jilid pertama, penerbit Maktabah Wahbah, Qahirah, cetakan tahun 2011, muka surat 246, ketika membahaskan beberapa hadis tentang pembacaan ayat Al-Quran terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Pengarang menulis, lakin ba'dul ulama qal inna lafzal mayyit am la yakhtas bil muhtadar fala mani' min istifadatihi bil qira'ati 'indah iza intahat hayatuh sawa dufina am lam yudfin. Akan tetapi sebahagian ulama berkata, sesungguhnya lafaz mayat adalah umum, tidak khusus kepada orang yang berada di ambang kematian. Justru itu, tiada halangan untuk menggunakannya dengan pembacaan Al-Quran tatkala di penghujung riwayat hidupnya, sama ada sudah dikebumikan atau belum dikebumikan. Perkara ini sesuai dengan firman Allah, zalika bi anna Allaha huwal haq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Yang tersebut membuktikan bahawa sesungguhnya Allah jualah Tuhan yang sebenar-benarnya yang berhak disembah, dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan makhluk-makhluk yang mati, dan dia jugalah yang maha berkuasa atas setiap sesuatu. Surah Al-Hajj ayat 6. Ibn Hibban kata hadis baca Yasin pada orang yang nak meninggal ni sahih. Cumanya para ulama muhaqqiqin, ulama-ulama yang kaji hadis ni, termasuk Al-Imam Nawawi rahimahullah. Saya sebut Imam Nawawi ni takut hak dengar ni depa kata depa ulama mana tu. Imam Nawawi sama mazhab Syafi'i. Al-Imam Nawawi dalam Al-Azkar dia menyebut bahawasanya hadis ni dhaif disebabkan pada rawinya majhul. Majhul ni rawi yang kita tak tahu siapa dia. Di sini Dr. Asri kurang menjelaskan pendapat-pendapat berkenaan pembacaan surah Yasin ke atas orang yang sudah meninggal dunia. Di dalam kitab Fi Rihab At-Tafsir karangan Abdul Hamid Kisk, jilid ke-30, penerbit Al-Maktabah Al-Misri Al-Hadith, muka surat 8252, pengarang menulis, Fas fima yuqra' indal mayyit, bab apa yang dibaca di sisi mayat. Qala al-ulama min ashabina wa ghairihim yustahab an taqra'a 'indahu Yasin li hadis Mu'qil bin Yasar radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala iqra'u Yasin ala mautakum. Telah berkata para ulama daripada sahabat kami dan selain mereka dituntut membaca surah Yasin di sisi mayat, dikarenakan hadis Mu'qil bin Yasar bahawa Nabi SAW bersabda, bacalah surah Yasin ke atas mayat-mayat di kalangan kamu. Nawawi sama mazhab Syafi'i. Al-Imam Nawawi dalam Al-Azkar dia menyebut bahawasanya hadis ni dhaif disebabkan pada rawinya majhul. Majhul ni rawi yang kita tak tahu siapa dia. Walaupun Dr. Asri membawa pandangan tentang kedaifan hadis-hadis berkenaan perkara ini, ia tidak memberikan kesan terhadap keharusan beramal. Di dalam kitab Al-Majmu' karangan Imam An-Nawawi, penerbit Baitul Afkar Ad-Dawliyah, cetakan tahun 2009 Masihi, muka surat 1065, pengarang menulis, وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي مَوَادِعَ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ مُتَّفِقُونَ عَلَى الْعَمَلِ بِالضَّعِيفِ فِي غَيْرِ الْأَحْكَامِ وَأُصُولِ الْعَقَائِدِ. Telah kami dahulukan dalam beberapa topik
bahawa ahli ilmu bersepakat untuk beramal dengan hadis daif dalam perkara yang bukan hukum hakam dan prinsip akidah. Justru itu, amalan membaca surah Yasin terhadap orang yang sudah meninggal dunia merupakan perkara yang harus walaupun bersandar pada hadis daif. قراءة سورة ياسين عند زيارة المتوفى مشروع. اقرأوا على موتاكم ياسين، حديث ورد في السنة النبوية هذا الحديث، وإن كان متكلم في سنده ولكن يعمل به في الفضائل. فيعمل به اقرأوا على موتاكم أي الذين توفوا بالفعل، فواحد مات بنقرأ عليه ياسين، أو اقرأوا على موتاكم يعني الذين يحتضرون، فقراءة سورة ياسين تسهل خروج الروح. Sebab tu ni nak jawab orang duk kata perleh larang baca Yasin. Perleh tak larang baca Yasin, kita kata tak baca Yasin khusus, khifiat khusus. Khifiat khusus ni kalau nak baca kena macam ni, malam tertentu saja baca, itu khifiat khusus. Khifiat khusus boleh dengan datang dalil khusus. Macam suratul Kahf ada hari Jumaat, tak apalah. Tapi nak mengkhususkan Yasin pada malam Jumaat, tak ada lah dalil. Dr. Asri mendakwa bahawa tiada dalil bacaan surah Yasin khususnya pada malam Jumaat. Di dalam kitab Al-Matjar Ar-Rabih fi Thawabil A'mal Salih, karangan Al-Hafiz Syarafuddin Abdul Mu'min bin Khalaf Al-Dimyati, penerbit Darul Kutub Al-Almiyah, muka surat 87. Pengarang menulis hadis, Sawabu man qara'a Yasin Lailatul Jumu'ah. Bab pahala orang yang membaca surah Yasin di malam Jumaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qara'a surat Yasin fi lailatil jumu'ati ghafara lahu. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Yasin di malam Jumaat, nescaya Allah mengampuni dosanya. Di dalam kitab Tafsir As-Sawi atau Hasyiah Tafsir Al-Jalalain, jilid ketiga, penerbit Darul Jail Beirut, muka surat 296. Pengarang menulis, man qara'a surat Yasin Lailatul Jum'ah asbaha maghfuran lahu. Barang siapa yang membaca surah Yasin pada malam Jumaat, nescaya ia diampuni. Di dalam kitab Faid Al-Qadir, Syarh Al-Jami' As-Saghir, karangan Allamah Al-Manawi, jilid ke-6, cetakan kedua tahun 1982, penerbit Darul Ma'rifah Beirut, muka surat 199. Pengarang menulis riwayat, man qara'a surat Yasin was-Saffat Lailatul Jumu'ah a'tahu Allahu su'lah. Barang siapa yang membaca surah Yasin dan Saffat di malam Jumaat, nescaya Allah mengabulkan permintaannya. Kesimpulannya, bacaan surah Yasin secara khusus di malam Jumaat dan bacaan ke atas jenazah adalah termasuk dalam fadilat amal yang diharuskan oleh Islam berasaskan dalil-dalil yang telah dikemukakan. Tidak ada sesiapa yang boleh menganggap perkara ini sebagai amalan bid'ah.